Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Jadi hari ni kita nak cerita sikit tentang Honda Civic FE ni dan 5 sebab kenapa aku rasa ianya ialah kereta yang jauh lebih baik daripada model sebelumnya, model ketam tu. Jadi yang pertama sekali, sebelum aku cerita benda yang terror ni, aku nak cerita sikit pasal dia punya styling lah. Pasal ramai juga yang berasa styling dia ni cukup kurang menarik lah kan. Yang pertama sekali aku rasa aku faham lah kenapa dia punya orang kata tak menarik tu, pasal dia punya moncong depan ni nampak macam gemuk sikit kan, bulbous sikit. So dia tak tajam macam yang sebelumnya. So itu menjadikan orang panggil dia nama macam-macam lah. Ada yang panggil flower horn lah, itulah, inilah, apalah. Tapi kalau kita tengok daripada tepi, dia punya proportion kereta ni memang sebenarnya is a very nicely proportion car. Dan kereta yang proportion dia cantik macam ni selalunya akan evergreen lah. Dan antara benda yang dia ubah, yang paling besar yang kita nampak, ada dua perkara dekat dia punya roofline ni. Iaitu pertama sekali, dia ubah rig of the windshield. Kalau dulu dia punya base ni macam jauh sikit, dia dah tarik base ni ke belakang, dekat sikit. Dan kesan dia ialah menjadikan kereta ni kelihatan lebih dynamic daripada luar dan lebih agresif. Ada slight tension, additional tension dekat depan tu. Daripada dalam pula, apabila dia tarik base of the windshield dekat dengan kita, kita akan nampak bahawa kitanya pandangan keluar adalah lebih bagus dan slightly less blind spot. Blind spot tu akan datangkan kesan yang bagus lah kepada kita bila kita memandu, bila kurang blind spot. And of course, dari bentuk belakang dia a bit more fastback punya style. Ini Honda punya sekarang current look, memang dia gunakan gaya fastback. Dan you boleh nampak daripada sini sebenarnya dia punya siluet ni memang cukup elegan. Cuma cita rasa masing-masing lah kita nak buat macam mana kan. Dan kita tengok kereta ni ada bermacam-macam colour, ada 5 colour. Kat sini ada satu colour tak ada aku nampak. Ini putih ni cantik sebenarnya, macam pearl white ni, it's a very nice colour. And lepas tu yang ni semua warna-warna gelap ni, macam hitam dan kelabu. Okey, sebelum kita teruskan lagi, aku nak cerita sikit kenapa bonnet dia rupa dia macam ni sikit. Kita buka sikit, kita tengok. Jadi antara sebab kenapa bonnet ni rupa dia macam ni adalah kerana kereta-kereta baru ni, dia semua nak kena lulus ujian pelanggaran dengan pejalan kaki. Jadi bila nak luluskan ujian pelanggaran dengan pejalan kaki tu, memang dia punya antara benda yang dia kena buat ialah pastikan dia punya ruang enjin ni tidak, bukan ruang enjin lah, bila pedestrian tu berlanggar, kita langgar pedestrian, bonnet tu dia boleh menyerap hentakan kepala supaya tak kena kepada enjin. Jadi dia kena buat bonnet tu macam tinggi sikit lah. Dia kena angkat tinggi sikit. Itu pasal bonnet ni nampak tinggi dan akhirnya dia punya moncong ni nampak macam tebal sikit. Itu tak boleh nak buat apa. Okey, now kita ke 5 perkara yang aku rasa menyebabkan kereta ni lebih best, jauh lebih best daripada Civic ketam. Yang pertama sekali, enjin. Jadi enjin kali ni sama je sebenarnya, 1.5 liter turbo. So itu dia punya turbo charger, kita nampak semua kat bawah ni. Perbezaan kali ni adalah perbezaan dalam enjin internal. So memang dia punya bearing apa semua dia orang dah improve. Tapi yang perubahan paling besar sekali ialah berlaku kepada dia punya crankshaft. Di mana kereta ni datang dengan crankshaft yang lebih keras ataupun more rigid crankshaft yang lebih kukuh. Jadi apa kelebihan crankshaft ni yang kukuh ni ialah bila crankshaft tu kukuh, dia tak ada macam twisting. Bila dia tak ada twisting, dia punya gegaran enjin tu dia berkurangan. Berkurangan macam mana tahu? Bila something more rigid, dia higher frequency lah dia punya vibration instead of the lower frequency vibration. Jadi bila you increase the engine punya natural frequency, that means dia dah tak ada all those low end punya frequency, dah kurang. Itu lebih senang nak isolate sebenarnya. Low end frequency tu agak sukar untuk isolate. Dan of course if the low end frequency happen to match dengan body punya natural frequency, dia akan ada bergema ataupun resonance. Resonance tu masalah cerita lain, panjang nak betulkan. Jadi bila dia dah buat macam tu, dia dah boleh isolate engine ni semua. Bila kita memandu, kita memang berasa engine ini lebih senyap. And of course all the improvements to the bearing and everything gives it maybe slightly better response lah. Memang kereta engine ni kita rasa nice and responsive. Dia tak agresif but nice and responsive. And the engine memang willing to be work hard, so that bila kita rev pun dia tak kasar bunyi dia. Dan kedua ialah dia punya ride quality. Jadi Honda memang telah berusaha, dia memang cakap dalam dia punya presentation, dia want improve the ride quality by focusing specifically on small inputs. So maksudnya dia punya secondary ride lah basically. Bila kita langgar permukaan jalan yang pecah, kita langgar pothole, kita langgar line merah,
Semua tu memang sekarang berasa lebih lembut. Dia serap aja, dia absorb semua benda-benda small input tu. Jadi bila kita atas lebuh raya, kita memang rasa dia punya ride ni lebih mewah. Dan of course dia punya high speed body control, dia punya primary ride pun still very good. Bila kita memandu pada kelajuan yang agak tinggi pun di lebuh raya, body control dia cukup cantik. Dan tak gunalah kalau kita ada suspension yang sedap macam tu, kalau steering dia tak best. Dan steering ni juga adalah satu perubahan baru. Bukan rupa steering dia, tapi dia punya talaan sistem EPS dia. Jadi apa yang Honda lakukan kali ini ialah menghasilkan kereta ataupun steering system yang punya response yang lebih linear dan respons yang lebih cepat yang the initial one. So aku tak tahulah nak cerita macam mana apa dia buat dekat dia punya programming, tapi apa yang kita rasa ialah the steering memang tak ada banyak free play. So dia punya instant, dia punya initial response dia cepat, dan initial response dia tu very nice and linear. So very predictable, dan bila kita laju kelajuan tinggi pun dia memang tak gelabah. Dia tak gelabah. Dan bila kita nak masuk ke jalan kona-kona pun dia memang shock lah untuk kita layan, sebab steering to response dia linear dan kita boleh predict. Itu ialah yang ketiga. Yang keempatnya ialah dia punya sound insulation. Jadi kereta ni dah bubuh macam-macam sound insulation, termasuk adalah dalam kabin ni. Dalam kabin pula, dekat dia punya bulkhead ni semua, kat dalam tu semua dia dah spray macam-macam. Dekat bawah lantai semua dia spray. Kita tengok atas ni pun sound insulation. Jadi hasilnya ialah sebuah kabin yang sangat senyap. Dan tadi aku cerita tadi kan, dia punya engine tu memang rasa bunyi dia jauh ke dalam kabin. So pertama dia dah hasilkan engine yang memang senyap ataupun less vibration. So bila dia isolate ni lagi, gema tu tak masuk dalam kabin, dan apa-apa bunyi yang ada dekat luar dan senyap. Itu pasal bila aku cakap tadi, bila kita rev, bawa laju pun bunyi enjin tak kasar, dan dalam kabin masih lagi berasa agak senyap. Dan disebabkan kereta kali ini dia punya fokus dia ialah kepada keselesaan and maturity rather than gaya yang ranggi. Kita tengok dia punya seat belakang ni pun, walaupun dia punya wheelbase dia sama kan, tak lebih panjang, tapi seat belakang ni memang berasa lebih selesa. Mungkin sudut sandaran dia lebih ke apa, aku tak pasti, tapi memang rasa lebih selesa. Terutama sekali bila kita tengok dia punya seat squat ni, seat squat dia memang cukup panjang. Jadi kalau kau tengok, kalau aku duduk, nampak? Sampai betul-betul hampir bawah lutut. Jadi kau tahulah, bila seat squat ni panjang sampai ke bawah lutut, memang dia akan support kaki kita dengan cantik untuk perjalanan jauh. Dan kau boleh nampak di sini, kaki aku boleh masuk ke bawah seat depan. So kita punya kedudukan memang cukup selesa. Jadi ini memang satu kereta yang cukup best untuk perjalanan jauh. Dia bergabung dengan dia punya ride suspension, ride quality dia sedap, bergabung dengan bunyi enjin yang senyap, dan of course wind noise juga agak impresif. Semalam kita bawa pada kelajuan yang agak tinggi juga, dan wind noise tetap terkawal. Okey, itu dia 5 perkara yang aku rasa memang membuatkan kereta ni jauh lebih best pada kereta sebelumnya. Dan satu lagi bonus feature yang aku rasa mungkin korang tak kisah sangat, tapi aku rasa is a nice feature yang Honda buat, iaitu kau tengok dia punya bumbung ni menggunakan laser brazing. Tak ada macam plastik line kat sini kan, selalu kita ada plastik kat situ. Dia tak ada. Laser brazing itu membuatkan bumbung dia very clean and improve the aerodynamics. Dan satu lagi secret feature, bukanlah secret feature, kau tengok dia punya wheel arch ni kan selalu ada besi masuk ke dalam kan, ni dah tak ada, dia lipat balik masuk ke dalam ni. Kenapa dia buat macam tu? Kalau kau tengok ni tayar dia ni betul-betul sampai ke tepi. Dia nak bagi clearance ni, ngam-ngam tayar ni masuk clearance lepas kat sini. Kalau tidak ada besi tu kan, dia nantikan clearance, tayar akan belaga dengan benda tu. Biasa kalau orang modify kereta, dia akan buat ni dulu, ada kepit ni dulu, supaya boleh tarik sikit tayar keluar. Honda dah buat siap-siap untuk kereta dia, untuk menghasilkan what we believe is that more dynamic and more responsive handling. So overall, this is memang definitely a much improved car compared to the Civic Ketam. Dan itulah dia 5 plus 1 reason kenapa aku cakap macam tu. Okey, sampai situ je video kita kali ni. Kalau kau suka, tekan butang like, kongsikan dengan kawan-kawan, dan macam biasa tolong aku sikit subscribe dan tekan butang loceng supaya mendapat makluman bila kita muat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.